Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Bertemu lagi dalam channel Cikgu Fazli Handsome. Okey, untuk video kali ini kita akan belajar bab 10 Matematik Tingkatan 4, Matematik Pengguna Pengurusan Kewangan untuk bahagian yang pertama. Okey, jom kita sama-sama tengok apa yang kita akan belajar dalam bahagian pertama bab 10 ini. Okey, untuk bahagian pertama, kita akan belajar perancangan dan pengurusan kewangan. Apakah yang dimasukkan dengan proses kewangan? Proses kewangan ialah satu proses yang melibatkan pengurusan wang daripada sumber pendapatan terhadap simpanan, perbelanjaan, perlindungan dan juga pelaburan. Okay, apakah langkah-langkah dalam proses pengurusan kewangan? Okay, proses pengurusan kewangan melibatkan 5 langkah, iaitu langkah yang pertama menetapkan matlamat kewangan. Langkah yang kedua menilai kedudukan kewangan. Langkah yang ketiga mewujudkan pelan kewangan. Langkah yang keempat pula ialah melaksanakan pelan kewangan. Dan yang kelima iaitu mengkaji semula dan menyimak kemajuan. Okey, sekarang kita akan tengok secara lebih mendalam berkenaan dengan langkah-langkah proses pengurusan kewangan yang telah saya sebutkan tadi. Okey, langkah pertama ialah menetapkan matlamat kewangan. Okey, apakah yang dimasukkan dengan matlamat kewangan ini? Matlamat kewangan ialah merupakan satu langkah pertama dalam proses pengurusan kewangan. Dan matlamat kewangan ini pula ditentukan mengikut keutamaan dan mestilah spesifik. Sebagai contoh, Ali, ini Ali ingin membeli PS5 berharga RM2,300. Jadi, untuk mencapai matlamat kewangan dia, Ali perlu menyimpan duit sebanyak RM200 sebulan dalam tempoh 12 bulan. Jadi, selama setahun beliau menyimpan sebanyak RM200 sebulan. So, jumlah simpanan yang beliau ada adalah sebanyak RM2,400. Jadi, matlamat kewangan Ali akan tercapai dalam tempoh setahun. Alright. Okay, dua jenis matlamat kewangan. Yang pertama ialah matlamat kewangan jangka pendek. Okay, apa yang dimasukkan dengan matlamat kewangan jangka pendek ini? Okay, matlamat kewangan jangka pendek ialah suatu matlamat kewangan yang hendak dicapai kurang daripada setahun dan ianya tidak melibatkan jumlah amount yang besar. Sebagai contoh, okay, seseorang yang hendak membeli komputer riba ataupun laptop, okay, telefon bimbit, okay, set Smart TV ataupun LED TV dan sebagainya. Okay, apa-apa barang yang tidak memerlukan jumlah amount yang besar. Yang kedua pula ialah matlamat kewangan jangka panjang. Matlamat kewangan jangka panjang ialah suatu matlamat kewangan yang mengambil masa lebih daripada 5 tahun. Okay, sebagai contoh, seseorang yang membuat simpanan untuk persaraan, pendidikan anak-anak, melancong dan lain-lain. Okey, berapa lama ataupun berapa tempoh masa yang diperlukan ke dalam matlamat kewangan ini? Okey, ianya bergantung kepada jumlah peratusan simpanan bulanan seseorang daripada pendapatan. Sebagai contoh, mungkin seseorang itu hanya menyimpan 1% ataupun 5% ataupun 10%. Yang kedua, dia bergantung kepada cara seseorang itu merancang. Sama ada dia nak merancang secara jangka pendek ataupun jangka panjang. Seperti contoh Ali tadi yang ingin membeli PS5. Okey, apakah keutamaan dalam matlamat kewangan ini? Okey, keutamaan yang paling penting ialah perbelanjaan kepada keperluan berbanding dengan kehendak. Okey, apakah contoh keperluan yang perlu kita utamakan? Okey, antara 3 bendanya ialah yang pertama pakaian, yang kedua makanan dan yang ketiga tempat tinggal. 3 perkara ini yang perlu kita utamakan dahulu, okey, dalam
memastikan matlamat kewangan kita akan tercapai berbanding dengan kehendak. Sekarang kita tengok apa yang dimasukkan pula dengan kehendak. Kehendak ialah keinginan seseorang untuk menjalani kehidupan mewah, dan perbelanjaan terlalu mengikut kehendak akan menyebabkan seseorang berbelanja lebih daripada pendapatan. Sebagai contoh, seseorang tu mungkin inginkan kereta sport car ataupun kereta yang mahal melebihi harga 100 ke 200 ribu ringgit. Sedangkan gajinya hanya mampu membeli kereta sebanyak paling kurang pun berharga 50 ribu ringgit, ataupun membeli rumah yang mahal yang bernilai mungkin lebih daripada 500 ribu ringgit, sedangkan tahap maksimum pinjaman perumahannya hanya sehingga 200 ke 300 ribu ringgit. Ataupun membeli barang-barang kemas yang tidak digunakan, yang disimpan saja tidak digunakan. Perancangan kewangan yang cekap akan membantu seseorang individu bebas daripada masalah kewangan serta mewujudkan simpanan yang mencukupi bagi menghadapi waktu kecemasan, dan kita perlulah simpan wang untuk keperluan asas sekurang-kurangnya 6 bulan. Jadi kita perlu simpan wang paling kurang pun 6 bulan. Dan ianya akan dapat membantu kita untuk mencapai matlamat kewangan yang baik dan ideal. Seterusnya akan membantu kita menghadapi waktu-waktu kecemasan. Apakah matlamat kewangan smart? Matlamat kewangan smart akan membantu seseorang individu untuk mengawal perbelanjaan supaya dapat mencapai matlamat kewangan yang dikehendaki. Ada 5 kunci komponen utama dalam matlamat kewangan smart ini. Dia mengikut kepada huruf dalam perkataan smart. Kita tengok huruf satu persatu. Yang pertama huruf S. S tu bermaksud spesifik ataupun khusus. Yang kedua huruf M ataupun measurable, boleh diukur. Yang ketiga huruf A, attainable ataupun boleh dicapai. Yang keempat huruf R, realistik ataupun bersifat realistik. Dan huruf yang terakhir ialah huruf T, iaitu time bound ataupun tempoh masa. Perkara kedua dalam proses pengurusan kewangan ialah menilai kedudukan kewangan. Apakah yang dimasukkan dengan menilai kedudukan kewangan ini? Menilai kedudukan kewangan akan membantu mengukur prestasi dalam usaha untuk mencapai matlamat kewangan jangka pendek dan jangka panjang. Apakah kriteria dalam menilai kedudukan kewangan? Yang pertama ialah aset. Aset itu ialah seperti wang tunai, wang simpanan, pelaburan hartanah, simpanan tetap, amanah saham dan juga saham syarikat. Perkara kedua kriteria ialah liability. Liability ialah seperti pinjaman bank, hutang kad kredit dan sebagainya, sewa rumah dan bil utility yang belum dijelaskan. Perkara ketiga dalam proses pengurusan kewangan ialah mewujudkan pelan kewangan. Apakah yang dimaksudkan dengan mewujudkan pelan kewangan ini? Pelan kewangan akan membantu seseorang memantau aliran tunai. Dua komponen penting dalam pelan kewangan. Yang pertama ialah sumber pendapatan. Sumber pendapatan boleh dibagikan kepada dua bahagian. Yang pertama pendapatan aktif. Pendapatan aktif ialah pendapatan utama, iaitu gaji, allowance, komisen dan sumber kewangan lain. Yang kedua pula ialah pendapatan pasif. Pendapatan pasif ialah seperti mana sewa yang diterima, faedah yang diterima, dividen dan lain-lain. Kedua-dua pendapatan ini, aktif dan pasif ini merupakan aliran tunai masuk. Komponen yang kedua pula ialah perbelanjaan. Perbelanjaan pun sama, boleh dibagikan kepada dua bahagian, iaitu yang pertama perbelanjaan tetap. Perbelanjaan tetap ialah perbelanjaan yang mesti dibayar atau dibelanjakan seperti sewa rumah, bayaran insurans, ansuran rumah, ansuran kereta dan bayaran kad kredit. Manakala yang kedua pula ialah perbelanjaan tidak tetap, ialah perbelanjaan yang berubah setiap bulan mengikut corak perbelanjaan seperti perbelanjaan petrol, barangan dapur, pembayaran bil elektrik, bil air dan sebagainya.
Kedua-dua perbelanjaan ini, tetap dan tidak tetap, merupakan aliran wang keluar. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan aliran tunai dalam pelan kewangan? Okey, aliran tunai ni ada dua bahagian. Yang pertama, aliran tunai positif. Aliran tunai positif akan wujud jika jumlah pendapatan melebihi jumlah perbelanjaan. Yang kedua, aliran tunai negatif. Aliran tunai negatif pula bermaksud ia akan wujud jika jumlah pendapatan kurang daripada jumlah perbelanjaan. Okey, langkah-langkah sebelum mewujudkan pelan kewangan. Okey, yang pertama, kita perlu menentukan tujuan yang hendak dicapai bagi matlamat jangka pendek dan juga jangka panjang. Yang kedua, kita perlu membuat anggaran awal untuk mencapai setiap matlamat. Yang ketiga, kita perlu mengira simpanan bulanan yang diperlukan untuk mencapai matlamat jangka pendek dan jangka panjang. Yang keempat, kita perlu menganalisis tabiat perbelanjaan. Yang kelima, kita perlu menetapkan tempoh masa untuk mencapai setiap matlamat tersebut. Dan yang keenam, menentukan strategi pendapatan yang akan membantu mencapai matlamat kewangan. Jadi, langkah-langkah ini kita perlu buat dan patuh untuk mewujudkan pelan kewangan yang mantap dan ideal. Okey, perkara keempat dalam proses pengurusan kewangan iaitu melaksanakan pelan kewangan. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan melaksanakan pelan kewangan ini? Pelan kewangan akan menukarkan perancangan kewangan kepada tindakan yang boleh dilaksanakan. Okey, contohnya masalah defisit yang tidak diatasi, seseorang itu akan gagal mencapai matlamat kewangan dalam tempoh masa yang ditetapkan. Langkah-langkah dalam melaksanakan pelan kewangan. Okey, langkah pertama ialah pada peringkat awal kita harus mengikuti perancangan yang kita dah buat. Yang kedua, sedia mengubah dan membuat perbandingan antara perbelanjaan bulanan yang dirancang dengan perbelanjaan sebenar. Okey, contohnya kita memberikan peluang untuk mengenal pasti sebarang pembaziran. Dan yang kedua, kita dapat mengurangkan perbelanjaan sebenar agar dapat mencapai perbelanjaan bulanan seperti yang dirancang. Yang ketiga, mengutamakan pembayaran perbelanjaan tetap seperti ansuran rumah, ansuran kereta, kad kredit. Okey, kenapa? Sebab lewat bayar akan dikenakan faedah tambahan seperti caj lewat bayar. Okey, perkara ini pun telah disentuh dalam matematik pengguna dalam matematik tingkatan 3. Okey, perkara yang keempat pula ialah memastikan aliran tunai bulanan sentiasa positif iaitu pendapatan melebihi perbelanjaan. Jika aliran tunai bulanan negatif ataupun defisit iaitu perbelanjaan melebihi pendapatan, kita haruslah mengambil tindakan yang cepat untuk mengubah corak perbelanjaan supaya aliran tunai kita kembali menjadi positif semula. Okey, dan perkara terakhir dalam proses pengurusan kewangan pula ialah mengkaji semula dan menyimak kemajuan. Okey, apakah kelebihan mengkaji semula dan menyimak kemajuan ini? Okey, yang pertama ialah kita dapat memastikan aliran tunai kita sentiasa positif, iaitu pendapatan melebihi perbelanjaan. Yang kedua, dapat membantu kita mencapai matlamat kewangan seperti mana yang dirancang, tak kira sama ada jangka pendek maupun jangka panjang. Dan yang ketiga, bersedia mengubah matlamat kewangan jika matlamat tidak realistik untuk pendapatan bulanan. Okey, itu saja untuk video kita pada kali ini. Video yang akan datang kita akan lihat contoh-contoh yang melibatkan proses pengurusan kewangan. Seperti biasa, jangan lupa subscribe channel YouTube saya, Cikgu Fazli Handsome. Jika ada pertanyaan, soalan, komen, teguran dan sebagainya, boleh tuliskan pada ruangan komen. Dan jika inginkan nota-nota yang saya gunakan dalam video saya, boleh subscribe, join channel Telegram saya, Cikgu Fazli Handsome. Okey, sampai kita berjumpa lagi untuk video yang akan datang. Bye.